Okey, sambung balik. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan kita karbon dan kita oksigen. Kita karbon ni karbon dioksida lah. Itu dikatakan sebagai kita karbon. Okey. So kalau awak tengok dekat sini, saya kecilkan sikit. Okey, kalau awak tengok dekat sini. Sikit lagi. Okey. Macam mana hilangkan lah. Okey. So kita karbon dan kita oksigen. Okey. Ni adalah proses di mana dia nak capai keseimbangan. Maksudnya kandungan karbon dengan oksigen dekat udara tu, dekat atmosfera kita tu dalam keadaan yang stabil. So proses-proses ni penting. Okey. So kita tengok yang pertama sekali. Okey, kalau kau tengok gambar rajah ni, dia ada anak panah yang berwarna hijau, ada anak panah yang berwarna merah, dan ada anak panah yang berwarna biru, hijau, merah. Okey. Yang biru ni maksud dia menggunakan oksigen. Yang merah ni maksud dia membebaskan karbon dioksida. Dan yang warna hijau ni maksud dia membebaskan oksigen. Okey. So yang pertama, respirasi oleh haiwan menggunakan oksigen. So pernafasan. Haiwan bernafas. Haiwan tu termasuk manusia lah. Kita bernafas, kita sedut oksigen. Awak bernafas, awak sedut oksigen. Okey. So yang pertama sekali, respirasi oleh haiwan menggunakan oksigen. So bila kita sedut oksigen, oksigen dalam udara dah berkurang. Okey. Lepas tu, semua satu. Nombor 2, respirasi oleh tumbuhan menggunakan oksigen. So tumbuhan pun bernafas juga. Tumbuhan ada dua proses. Yang pertama bernafas, yang kedua fotosintesis. Fotosintesis guna karbon dioksida. Bernafas menggunakan oksigen juga. Okey. So dua lah. Yang pertama tu haiwan bernafas menggunakan oksigen. Yang kedua tumbuhan pun mengalami proses respirasi menggunakan oksigen juga. Yang ketiga. Tengok yang ini dulu noh, yang nombor-nombor ni. Pereputan oleh pengurai menggunakan oksigen. Haiwan mati. Tumbuhan mati. Dia akan mereput, betul tak? Okey. Mereput apa benda yang boleh menyebabkan dia reput, ada pengurai. Kalau awak tengok siratan makanan ataupun rantaian makanan ada pengurai, betul? So pengurai tu nak urai haiwan atau tumbuhan yang dah mati, so dia perlukan oksigen. Okey. Nombor 3. Nombor 4, tumbuhan menjalankan fotosintesis. Fotosintesis membebaskan oksigen. Okey, ni yang nombor 4. Okey. Lalu ni kita tengok flow dia. Okey, ni yang pertama lah, respirasi tadi. Okey, tumbuhan dimakan oleh haiwan, karbon tersimpan dalam tisu badan. So, haiwan makan tumbuhan. Haiwan makan tumbuhan atau makan haiwan lain. Ni ceritanya pasal haiwan makan tumbuhan lah. Okey, so dia makan tumbuhan. So, karbon yang tersimpan dalam tumbuhan ni akan disimpan oleh tisu badan haiwan. Okey. So, haiwan ni, bila dia mati, dia akan mengalami proses pereputan. So, pereputan ni macam saya cakap tadi, dia akan membebaskan, dia akan menggunakan oksigen. Okey, pengurai untuk contoh ni adalah bakteria dengan kulat. Okey, so haiwan mati, so dia akan mengalami proses pereputan. Pereputan dibuat oleh pengurai akan sedut oksigen. Okey, kalau tak mati, haiwan, bila kita bernafas, kita sedut oksigen, kita akan membebaskan gas karbon dioksida. Okey, sedut oksigen, bebas karbon dioksida. That's why kalau dekat gambar lembu ni, awak tengok dia warna merah, warna panah. Okey, pengurai. Pengurai dia nak buat proses reputan. Dia menggunakan oksigen. Dan dia pun membebaskan karbon dioksida. Okey, so haiwan bebaskan karbon dioksida. Pengurai pun bebaskan karbon dioksida. So, kita sedut oksigen, kita bebaskan karbon dioksida. So, karbon dioksida masuk balik dekat atmosfera kita. Okey. So, karbon dioksida ini akan diambil
oleh terlepas sampai mana? Respirasi tumbuhan pun membebaskan karbon dioksida. So, 3 benda yang membebaskan karbon dioksida. Untuk kes yang ini je noh. Sebenarnya banyak lagi membebaskan karbon dioksida ni. Untuk kes yang ini, yang pertama yang membebaskan karbon dioksida adalah respirasi oleh tumbuhan. Yang kedua, daripada pengurai. Yang ketiga, respirasi daripada tumbuhan. So, karbon dioksida dah makin banyak lah. Dah makin banyak dekat udara awak. Okey. So, karbon dioksida ini akan diambil, akan disedut oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanan. So, bila dia sedut karbon dioksida, dia akan gunakan karbon dioksida ni untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis ni proses di mana tumbuhan hijau menghasilkan makanan sendiri. Dia perlu ada 3 benda. Yang pertama, dia perlu ada karbon dioksida. Yang kedua, dia perlu ada air yang disedut oleh akar. Yang ketiga, dia perlu ada cahaya matahari. So, salah satunya yang penting adalah karbon dioksida. So, tumbuhan ini akan sedut karbon dioksida. Lepas dia sedut karbon dioksida, dia proses-proses jadi makanan. So, dia akan membebaskan oksigen. So, tumbuhanlah satu-satunya hidupan yang membantu untuk membebaskan oksigen. Hidupan lain semua sedut oksigen. So, tumbuhan dia bebaskan balik oksigen. So, kita antara karbon dengan oksigen ni, karbon dioksida dengan oksigen ni, okey, yang menyebabkan persekitaran atmosfera kita ni seimbang. Kalau tumbuhan berkurangan, jumlah karbon dioksida banyak. So, bila jumlah karbon dioksida banyak, kita sukar nak bernafas. Sebab bila jumlah karbon dioksida banyak dekat atmosfera, jumlah oksigen akan berkurang. That's why kalau awak pergi kawasan-kawasan perindustrian, kawasan-kawasan bandar maju, KL, Penang, awak akan dapati bila awak duduk dekat luar ni, kesukaran awak nak bernafas tu tinggi. Awak sedut gas, awak sedut udara, awak sedut oksigen tu macam tak syok. Tapi kalau awak pergi kawasan-kawasan kampung, kawasan-kawasan yang banyak pokok-pokok ni, bila awak sedut, awak rasa nyaman, awak rasa segar. Sebab apa? Awak sedut kuantiti oksigen yang cukup. Berbanding dengan kawasan bandar yang mana tumbuh-tumbuhan dah makin kurang dengan pencemaran gas karbon monoksida oleh kenderaan-kenderaan. So, kandungan oksigen dalam udara tu dah makin kurang. That's why awak sedut, awak tak dapat udara yang segar macam awak duduk dekat kampung. So, pokok-pokok ni penting dia untuk keseimbangan kita oksigen. Amat-amat penting. Okey, tumbuhan bukan setakat dia hidup je dia bagi manfaat. Dia mati pun dia bagi manfaat. So, bila dia mati tumbuhan ni, so dia akan mengalami proses rebutan sama juga macam haiwan. Dia mengalami proses rebutan. Lepas tu dia menggunakan oksigen juga. Okey. So, last kali haiwan tumbuhan mati ni, dia akan membekalkan baja dekat kita punya tanah. Kalau kita biar lama-lama nanti, dia mendap-mendap kat bawah, dia akan menjadi gas asli. Dia akan jadi petroleum. So, penting lah. Kita ni penting. Kita ni, satu benda je tak wujud, akan berlaku masalah. Contohnya, pengurai tak ada. So, bila pengurai tak ada, contohlah bila pengurai tak ada, haiwan atau tumbuhan yang mati tu, kalau lembu tu mati, duduk sebulan pun duduk lembu macam tu juga. Padahal sepatutnya bila lembu tu mati, dalam masa seminggu, dia akan mula mereput. Mereput ni kerja siapa? Kerja pengurai lah. Okey, tapi katakan pengurai tak ada, seminggu, mati. Sebulan lepas tu, awak tengok keadaan yang sama. Tak jadi apa-apa pun kat lembu tu. So, masalah lah. Masalah akan berlaku. Okey. So, ini adalah kita karbon dan kita oksigen. Okey. Semua main peranan masing-masing. Kalau contohnya haiwan tak wujud, manusia tak wujud, pengurai tak wujud pun masalah juga. Nanti terlalu banyak kandungan oksigen dekat udara pun tak guna juga. So, semua penting untuk kita karbon dengan kita oksigen ni. Okey, boleh lah. Okey, peranan benda hidup dalam kita oksigen dan kita karbon. Okey, tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida.
dioksida. Okey. So semualah haiwan tumbuhan kita bernafas menggunakan oksigen. Okey. Tumbuhan dan haiwan yang telah mati diuraikan oleh bakteria dan kulat di dalam tanah menggunakan oksigen lalu membebaskan karbon dioksida. Okey, tumbuhan hijau mengekalkan kandungan karbon dioksida dan oksigen di dalam udara melalui proses fotosintesis yang menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Okey dah. Itu macam saya terang tadi lah. Okey. So selesai berkaitan dengan kita kita. Kita nutrien, kita karbon, kita oksigen. Okey. So sedikit berkaitan dengan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kita nutrien. Okey, kita nutrien ni kalau kita tak kawal dia, akan menyebabkan generasi akan datang mengalami macam-macam lah. Kalau tak kawal berkaitan dengan air, akan dapat pencemaran air. Susah nak dapat air bersih. Okey. Anda telah mempelajari peranan tumbuhan dalam mengekalkan keseimbangan kandungan oksigen dan karbon dioksida di atmosfera. Namun demikian, aktiviti manusia seperti penebangan hutan tidak terkawal, pembakaran bahan api fosil dan penggunaan air secara berlebihan untuk tujuan pertanian dan domestik telah mengganggu kita nutrien. Okey, ini contoh-contoh aktiviti yang mengganggu kita nutrien. Okey, yang pertama penebangan hutan yang tidak terkawal. Macam saya cakap dekat bab 1 lah. Hutan ni penting. Nak tebang boleh, tak ada masalah. Tapi kena terkawal. Terkawal ni dari segi apa? Tebang dan tanam. Tanam semula sebab penting. Pokok-pokok hutan ni penting untuk mengekalkan keseimbangan oksigen dalam udara. Yang kedua, pembakaran bahan api fosil. Okey, ini pun sama juga. Kereta-kereta, kenderaan-kenderaan itu akan menyebabkan kandungan oksigen dalam udara semakin berkurang. Udara kita dah tercemar. Okey, yang ketiga, penggunaan sumber air secara berlebihan. Okey, ni atas individu lah. Kadang-kadang kita tu nak ambil air semayang, tapi buka pipe air laju, pakai pun sekali sekala, betul tak? So, kawal penggunaan air. Memanglah air ni murah, air ni banyak, tapi kawal. Okey. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kita nutrien. Yang pertama, mewujudkan sistem pertanian yang terancang. Ada plan. Tanam pokok ada plan. Tebang, tanam. Tebang, tanam. Okey. Buat pembangunan. Nak buat bangunan boleh, tak ada masalah. Cari kawasan untuk tanam semula. Yang kedua, kita boleh mengurangkan pencemaran udara dengan menggunakan kenderaan awam. Okey. Kat Perlis ni payah sikit lah, kenderaan awam dia tak banyak kan. Okey, kalau belah-belah KL, dia pun boleh pakai LRT, dia boleh pakai MRT, dia boleh pakai komuter. Okey. Kebanyakan kenderaan awam yang ini, yang saya sebut ni, kebanyakannya orang kata pembersih lah. Dia tak ada buat pembakaran terbuka. Kebanyakan mereka pakai elektrik. Okey. Yang seterusnya, menyimpan air hujan untuk kegunaan harian. Okey, air hujan boleh simpan. Bukan nak guna untuk minum, tak. Bukan nak guna untuk masak, tak. Guna untuk aktiviti lain. Membasuh kereta, menyiram pokok. So, kita boleh pakai air hujan. Okey. Yang seterusnya, menanam semula pokok. Macam saya sebut tadilah, tebang, tanam. Okey. Yang terakhir adalah memperketatkan undang-undang. Okey, ni pun penting juga lah. Awak tengok undang-undang. Contohnya macam pekebun durian Musang King kat Raut Pahang. Itu kalau kita ketatkan undang-undang, kenakan hukuman yang lebih berat, insya-Allah depa tak berani dah nak buat aktiviti penanaman secara haram ni. Okey, so itu selesailah berkaitan dengan kita nutrien. Okey, so next class saya akan masuk berkaitan dengan bab 2.3 ni. So untuk hari ini cukup saja. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.